maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300 887650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1300 887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita di Radio IKIM. Radio yang hebat, yang penuh dengan ilmu dan berinformasi, mendidik kita di mana saja. Dan bersama penerbit Siti Rohani dan saya Muhammad Zawawi bin Yusuf. Hari ini bersama dengan tuan-tuan. Kita masih lagi dalam tazkirah Ramadan. Ramadan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kena saling bagi ingat. Kenapa bagi ingat, tuan-tuan? Kita kerap lupa. Kadang-kadang kita ingat juga, tetapi kita ingat cumanya kita tak kuat untuk melaksanakan sesuatu yang baik-baik. Kadang-kadang yang baik-baik itu kita buat juga, tapi buat tak lama. Kejap aja. Kadang-kadang kita buat panjang, buat lama, tapi tak berkualiti. Jadi, sebab itulah kita kena mengingat apa lagi bulan Ramadan, bulan yang datang sekali, setahun sekali dan penuh segala-gala khazanah syurga. Khazanah syurga berada di kanan dan kiri kita. Okey. Semalam, sebelum ni kita bercerita tentang bagaimana berkawan dengan Al-Quran. Semalam saya dah sebut sebelum ni, yang pertama sekali nak berkawan dengan Al-Quran, kita kena cinta Al-Quran. Satu, dia nak cinta dengan Al-Quran, kita kena minta dengan Allah supaya Allah bagi perasaan kita. Kita sebut. Yang kedua, kita baca Quran supaya dapat berkawan dengan Al-Quran, iaitulah kita istihdar an-nawaya. Kita bila baca tu, kita kena ada niat. Jadi antara niat yang kita sebut bawah ni, niat istighfar. Kita baca Quran untuk merawat penyakit fizikal. Kenapa? Wasyifa'ul lima fisudur. Dia tu boleh menyembuh. Kemudian bukan saja nak menyembuh badan, tapi niat juga nak menyembuh apa dia? Nak menyembuh sifat-sifat rohani kita yang berpenyakit. Takut, malas, sombong. Untuk ilajil qalbi. Kemudian kita sebut juga baca Quran sebagai kawan kita ni, kita ada niat. Niat dia apa? Niatul amal. Kita baca Quran, kita nak beramal. Kita dah sebut. Dan lagi satu, kita berniat, niat ziyadat rasidika minal hasanat. Dengan kita berniat, dia nak tambah kita punya rasid. Rasid ni macam kita punya handphone, nak habis lah dia punya, duit dah nak habis. Kita tambah apa itu? Tambah rasid. Rasid ni tambah kita punya duit, itulah. Jadi, salah. Tapi ini kebaikan. Kemudian, kita baca Quran juga dengan niat al-munajat, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu yang kita lakukan. Okey, sekarang ni, supaya Quran betul-betul berkesan pada diri kita, menjadi teman, jadi sahabat, antaranya ialah kita kena baca Quran jahran. Apa dia al-qira'atu jahran? Al-qira'atu jahran, baca Quran dengan kuat. Kuat ni bukan sampai menggerak orang. Kita baca Quran supaya kita dengar. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar. Baca dengar tu lain. Bila kita baca dengan dengar, dia berbeza dengan kita baca senyap. Sebab baca senyap ni memang kita baca, tapi dia tak sama dengan baca surah Sabah. Sebab kita baca senyap, kadang-kadang kita bacaan kita tu huruf tak tepat, dia makhraj dia tak apa kena, dengung-dengung dia tak apa kena. Jadi sebab tu kena baca kuat. Bila baca kuat, kita membaca dan kemudian kita mendengar sekali. Itu berkat tu. Dan di sekitar kita pun ada juga orang yang mendengarnya. Itulah para malaikat. Ingat tak cerita ada seorang sahabat, dia baca Quran,
Tiba-tiba dia dengar kuda dia bunyi. Kuda dia bunyi. Bunyi kuda tau. Bunyi kuda. Jadi bila dia baca, dia bunyi kuda. Bila dia berhenti, kuda bunyi. Dia baca, kuda pula. Bunyi kuda kan yang kita dengar lah. Filem cowboy tu lah. Jadi dia pun berdebar juga, seram dia. Malam dia baca waktu malam pula. Kemudian beliau pun bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita tu? Dia cerita dia tu. Dia baca, kuda bunyi kuda. Lepas tu dia berhenti, kuda bunyi. Rasulullah kata, kamu tahu tak? Ketika kamu baca Al-Quran itu, ada malaikat datang mendengar bacaan kamu. Dan bila malaikat datang, kuda perasaan. Kuda tu dia rasa. Jadi kuda dengan makhluk lain, dia rasa binatang ni, sebab tu dia bunyi-bunyi. Jadi sebab tu, janganlah saya kira kita baca Quran kuat. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu. Sebab kadang-kadang ada orang solat sunat. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca kuat-kuat. Kawan Zumar. Bila kita baca Yasin sebalik, dia dia buat iya gagap. Sebab dia baca kuat. Dia gagap dengan orang lain. Dan orang lain. Okey? Jadi baca kuat kadang-kadang orang lain dengar yang baik-baik, suara sedap. Dia jadi hiburan. Kadang-kadang anak-anak kita tengok kita baca, dia pun terpengaruh dengan kita baca. Sebab tu baca Quran, kalau boleh, tunjuk pada anak. Bukan riak supaya menjadi contoh. Sebab kita banyak suruh anak baca Quran. Baca Quran. Kita tengok benda lain. Kita tengok drama. Kemudian supaya Al-Quran ni menjadi teman kita sungguh, apa dia kata dia tadi baca dengan kuat. Apa dia maksudnya ialah dia kata antakunal bacaan Al-Quran itu kalau boleh baca banyak-banyak. Kenapa dia di dalam salat, kata utamanya sembahyang malam. Dan dalam Quran sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak hatta an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Jadi kita baca kita baca kuat itu, kemudian kita baca dalam solat kita. Jadi bila kita baca dalam solat ini, kita menyebut apa dalam solat, maka kita tak langsung kita sebenarnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kita hidup dengan Quran dan membaca waktu tahajud berbeza dengan waktu siang. Membaca ayat Quran dalam solat berbeza dengan baca Quran di luar solat. Membaca Quran ketika ada wuduk berbeza dengan baca Quran tanpa wuduk. Allahu Akbar. Kemudian supaya Quran jadi teman kita ialah dia kata antukarrir Al-Quran. Awak kita kena baca Al-Quran, baca Al-Quran, kalau boleh baca Al-Quran apa yang kita hafal. Baca, kita mengulang bacaan hafal. Bukan kita mula menghafal. Contohnya kita menghafal surah apa? Contohnya surah mudah-mudah. Anda baca surah Jumaat. Tasabbihu lillahi. Anda mula baca Quran dengan menghafal. Bila kita menghafal, maka dia akan lekat dengan kita Quran. Sebab kita menghafal, kita mengulang. Bayangkan. Sebab itu contoh. Kalau tuan-tuan tengok ada anak-anak remaja, dia boleh baca Quran panjang-panjang dalam solat. Dia hafal Quran. Kita pun puji dia, hebat dia. Hafal Quran. Baca lancar. Anda tahu dia baca lancar tu. Anda tahu dia hafal Quran. Di belakang kita, di rumah dia, di kelas dia, kita tak tahu banyak mana dia mengulang. Banyak mana dia ulang. Banyak berapa kali dia salah. Berapa kali dia kena tegur oleh cikgu dia. Kenapa? Jadi bila anda mengulang banyak kali dengan menghafalnya, anda akan menjadi sahabat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya salam. Kemudian lagi satu, supaya kita ni kuat dengan Al-Quran, berkawan dengan Al-Quran. Apa dia kata? Antakuna, kita punya bacaan kita itu apa dia? Supaya kita ma'rifatu ma'anil ayat, kita kena faham makna bacaan ayat-ayat itu. Bila kita faham makna ayat itu,
barulah kita boleh rasa terkesan dengan Al-Quran. Kita terkesan dengan Al-Quran. Wow, mana tak contoh baca Quran pernah terkesan? Tentang apalah, contohnya kita baca ayat apa itu berkenaan dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat kita, abasa, kamu bermasam muka dan berpaling muka Muhammad, datang orang buta. Jadi kita faham ayat tu, kita faham tafsir Nabi Muhammad sedang ceramah pada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Sebab nak beri perhatian, kalau mereka yang masuk Islam senanglah, sebab orang besar-besar masuk Islam dia akan mempengaruhi orang di bawahnya. Jadi sedang, tapi mereka belum Islam lagi. Jadi sedang Nabi berceramah bagi nasihat, datang orang buta namanya Abdullah ibn Umi Maktum. Datang. Dia tak tahu Nabi cakap dengan siapa tu. Cuma dia pegang-pegang Nabi. Dia tanya soalan. Nabi buat dia. Bukan Nabi tak nak layan. Nabi sedang ada hal. Tapi kerana beliau tu orang mulia, orang Islam, committed dengan agama, patut Nabi utamakan orang yang baik daripada orang kafir yang tak tahu mana. Tapi sebagai pengajaran, Nabi berpaling muka. Abdullah ibn Umi Maktum buta. Bila buta, dia tak tahu pun. Yang kedua, dia tak terasa pun. Nabi masam muka, dia tak perasan, dia tak kecil hati. Tapi Allah tegur. Jadi nak beritahu kat kita, Allah tegur, beritahu kat kita. Kenapa? Nabi tersilap tu Allah tegur. Jadi tawaduknya, Nabi Muhammad itu, janganlah Allah tegur Nabi. Nabi pula cerita ke orang, aku ditegur oleh Allah, habasya wa tawalla. Kita kan begitu. Kita kalau orang puji kita bukan main cerita. Bila orang keji kita simpan tak bagi tahu orang supaya nak jaga status hebat kita orang mulia, dipandang mulia. Tapi Nabi Muhammad tawaduk, dia cerita apa yang Allah tegur kepada dia. Jadi kita akan lebih berinteraksi dengan Quran kalau kita faham apa yang dia baca kepada kita. Dan akhir sekalinya, bacalah Al-Quran, pilih-pilih ayat yang memberi kesan kepada hati kita. Baru kita berinteraksi hebat. Contohnya, Umar Abdul Aziz, dia pernah semayang, dia baca, وَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِمْ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Dia baca ayat tu, dia ulang sampai nangis. Kenapa tu? Ayat tu sangat menyentuh. Ayat tu Allah sebut kata, wahai malaikat, kejar siapa? Kejar di padang mahsyar nanti. Siapa dia? Orang ada kuasa, orang durhaka kepada Allah. Pegang dia ramai-ramai. Kemudian campak, biarkan dia berdiri depan neraka, campakkan dalam neraka jahim. Jadi kata dia menangis. Orang tanya, kenapa awak menangis lama sangat? Dia kata, aku rasa ayat tu walaupun malaikat kejar orang kafir, aku rasa macam dia kejar aku. Aku rasa macam aku yang kena ikat. Aku yang kena baling dalam neraka. Kenapa? Dia terasa. Bila terasa tu, itu yang berinteraksi. Jadi kita kena ulang ayat ni supaya kita pilih ayat-ayat yang kita menakutkan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi bertaubat tu dia ingat dosa kita ulang banyak ayat tu, kita akan berinteraksi. InsyaAllah Quran jadi teman kita, membimbing kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya dah kamu dikembalikan. Seorang sahabat bernama Abu Dahdah, dia bertanya kepada Nabi SAW, macam mana Allah Ta'ala hendak meminjam pada kita? Jawab baginda, ya boleh berlaku, ya Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah meminta Nabi SAW menghulurkan tangan Nabi. Lalu sebiasanya Nabi menghulurkan tangan, Abu Dahdah pun menyambutnya sambil berkata, ya Rasulullah, sekarang aku nak beri pinjam kepada Allah kebunku yang ada 600 batang pokok tamar. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abu Dahdah, sungguhnya Allah telah membayarnya dengan syurga. Sedang pendengar, kita lihat betapa hebatnya sahabat Nabi SAW. Seawal ayat ini diturunkan, Abu Dahdah tanpa lengah lagi dan tangguh terus menyahut janji Allah Subhanahu Wa Taala. Analoginya, jika kita memberi pinjam wang kita kepada orang, pastilah kita mengharapkan hutang itu akan dilunaskan bila sampai masanya. Maka Allah meletakkan dirinya seolah-olah berhutang dengan hamba-hambanya dan berjanji melunaskannya dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Sedangkan semuanya milik Allah. Dan hakikatnya kita tidak ada apa-apa hak untuk menuntut atas apa yang kita buat. Semuanya milik Allah. Dia yang memberi dan dia juga berhak untuk mengambilnya semula. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna, insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybim.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini.
Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cjs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu, sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Rebutlah peluang dan pelbagaikan amalan di bulan Ramadan bagi meraih matlamat puasa iaitu takwa. Dari saya Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman, teruskan mendengar Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tengah hari
kembali bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Isnin, jangan lupa dengarkan antara 3 hingga 4 petang setiap hari Isnin rancangan Dapur Kita bersama dengan Chef Zainal bin Muhammad Saad, dan Isnin depan Chef Zainal akan kongsikan dengan kita semua resepi raya. Kan apa yang special saya pun tak tahu kan. Jadi kita semua-semua akan tahulah Isnin ni resepi raya, dan juga di samping extra tips lah daripada Chef Zainal. Dan jangan lupa untuk anda cuba sebuah resepi yang dah pun dikongsikan dan praktikkan segala tips yang telah pun Chef kongsikan. Moga berfaedah buat anda semua. Dan yang memandu, hati-hati nak ke mana agaknya. Mungkin ada yang cuti, ada yang half day, ada yang tiba-tiba MC kan, sakit, macam-macam urusan sebenarnya kan. Kehidupan ini walaupun puasa ataupun tak puasa, tapi ujian tidak berhenti, terus berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini kita dapat menambahkan tahap sabar kita kalau diuji dengan pelbagai perkara, ya, kerana ia dapat melipat gandakan lagi pahala kita di bulan puasa ni. Disiplin puasa dan sabar menahan segala bentuk ujian. Kembali selepas ini. Keluarga bersahur bersama, kerana Allah kita berpuasa. Inilah kewajiban dalam rukun Islam. Ramadan, bulan yang teristimewa, segala ibadah berganda pahala. Ramadan, bukan hanya menahan lapar, masanya untuk meningkatkan iman kita agar diredha Allah. Untuk kita semua, rebutlah keberkatannya. Solat tarawih, berzakat, bersedekah, semoga kita bertemu Lailatul Qadar. Ramadan, bulan yang teristimewa, segala ibadah berganda pahala. Ramadan, bukan hanya menahan lapar, masanya untuk meningkatkan iman kita agar diredha Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Siraji Perlis. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة
ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها